In attabi'u illa ma yuha ilayya. Ini prinsipnya. Tidaklah aku ikut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Itulah asas al-ittiba'. Asas ikut ni, ikut apa yang diwahyukan. Nabi ni dia tak pandai-pandai. Dia hanya ikut apa yang diwahyukan kepadanya. Kita pun sama jugalah, tak boleh pandai-pandai. Kita hanya ikut apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Okey, yang ketiga, ahli sunnah berkeyakinan bahawa Rasulullah SAW tidak mengetahui masalah ghaib. Ini pun penting. Kerana ada golongan yang mendakwa Rasulullah tahu benda ghaib. Dan bukan hanya Rasulullah, malah boleh jadi tok wali tertentu, tok syekh tertentu, ataupun fulan bin fulan, dia tahu benda-benda ghaib. Mungkin tak semualah, tapi ada sebahagian benda ghaib dia tahu. Jin bagi tahu dia, boleh jadi juga. Allah Ta'ala alam. Tapi jin bagi tahu tak betul lah. Kalau zaman Rasulullah SAW dulu, sebelum baginda, jin boleh tahu benda ghaib. Dia naik atas langit, dia dengar. Dia turun, dia beritahu kat Tuhan dia. Tapi bila Nabi dah dilantik jadi Nabi, tertutup pintu langit, jin-jin dan syaitan dah tak boleh naik lagi dah, tak melepasi langit yang pertama. Kalau naik langit pertama, kena kilat dia. Betul tak? Sebab itu kalau kita belajar surah Al-Jin, antara sebab nuzul dia, hadis Muslim tu daripada Ibn Abbas, jinnya naik, dengar, tak boleh naik, kena panah, turun balik dia. Jadi bos dia kata, kau pergi tawaf bumi, kau cari pasal apa kita tak boleh. Haila bainana wa baina khabaris sama, intaliqu ila masyariqil ardi magharibiha. Aku nak kamu pergi ke langit dan pergi ke timur dan barat, mana semua bumi lah. Cari pasal apa kita dah tak boleh tahu berita-berita langit ni. Kebetulan dia pusing, lalu ke Mekah. Tim hak kena tu, dia bagi tim dia lah, ni pergi sini, ada pergi sini. Ada tim hak kat Mekah, lalu Nabi tengah sembahyang subuh. Dia pun dengar. Nabi tengah baca Quran, sembahyang subuh, dia dengar. Lah, ini sebabnya dia kata, dah dilantik seorang Rasul. Allah Ta'ala dah tak benar dah. Dia pun balik beritahu kat bos dia. Dan dia beriman dengan Rasulullah SAW. Jihad dengar tu kan? Ini tidak benar sama sekali, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi penegasan banyak dalam Al-Quran. Pertama, Allah Ta'ala beritahu secara umum, tidak tahu yang gaib melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata antaranya dalam surah An-Naml ayat 65. Ini kita selalu guna. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakanlah bahawa tidak ada orang yang tahu benda ghaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang lain, surah Al-An'am, Nabi diberi penegasan kepada Allah. Muhammad, engkau kena cakap kepada orang lain bahawa kamu tidak tahu benda yang ghaib. Allah Ta'ala suruh cakap begitu. Takut-takut pengikut Rasulullah SAW atau orang Arab sendiri pada zamannya sangka Nabi ni tahu benda ghaib. Dah Nabi-Nabi terdahulu, umpama Nabi yang dekat dengan Rasulullah, Nabi Isa lah. Nabi Isa tahu benda ghaib sebab dia anak Tuhan. Nabi Musa tahu benda ghaib. Nabi itu tahu benda ghaib? Tak tahu. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala beri penegasan. Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, tidak aku miliki khazainullah, khazanah Allah. Maknanya benda yang ada di sisi Allah aku tak tahu. Khazanah Allah, rahsia-rahsia Allah aku tak tahu. Nabi kata, Allah Ta'ala suruh Nabi kata begitu. Wala a'lamul ghaiba. Katakan juga wahai Muhammad, aku tak tahu benda ghaib. Benda ghaib, benda yang tak dapat dicapai oleh panca indera manusia, termasuk akal. Jadi Nabi kata, cakap kat mereka, aku tak tahu rahsia Allah, aku tak tahu benda ghaib. Wala aqulu lakum inni malak. Katakan kepada mereka, aku ni bukan malaikat. Allah Ta'ala suruh cakap kat manusia, cakap kat sahabat-sahabat. Takut orang duk sangka Nabi ni tahu rahsia. Ini boleh berlaku. Kadang-kadang dia tak sembah Nabi, tapi dia bagi sifat-sifat yang bukan sifat Nabi. Mengetahui rahsia Allah bukan sifat Nabi. Dan Nabi bukan malaikat. Of course lah. Kalau malaikat yang diutuskan, macam mana kita nak ikut? Malaikat dia tak makan,
Macam mana kita nak ikut sunnah makan? Tak ada contoh. Betul tak? Malaikat tak kahwin. Macam mana tu? Susah juga. Malaikat tak tidur. Macam mana kita nak amalkan sunnah tidur? Kalau malaikat tak tidur, nak tengok contoh juga macam mana. Jadi tak boleh. Mesti di kalangan manusia juga. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Ini prinsipnya. Tidaklah aku ikut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Itulah asas al-ittiba'. Asas ikut ni, ikut apa yang diwahyukan. Nabi ni dia tak pandai-pandai. Dia hanya ikut apa yang diwahyukan kepadanya. Kita pun sama jugalah. Tak boleh pandai-pandai. Kita hanya ikut apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Allah Ta'ala katakan kepada mereka, sama tak orang yang melihat dan orang yang buta? Apakah tidak sama? Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berfikir? Jadi ayat ni amat penting sekali ya. Sebab tu Nabi larang kita hulu. Nabi Muhammad ni kita tak perlu berlebih-lebihan pun. Sebab itu Nabi SAW bila dia dipuji, dia larang sahabat dia. Dia berhati-hati, takut orang ni terlebih. Manusia kan, dia suka terlebih. La tutruni kama atartin nasara ibn Maryam. Nabi kata jangan puji aku lebih sangat sehingga memujinya kaum Isa kepada beliau. Mula-mula puji dulu, akhirnya sembah. Mungkinlah tak jadi sampai tahap macam tu. Tapi kalau tak sembah sekalipun, berlebih-lebihan memuji Rasulullah, dia larang. Nabi orang panggil sayyid pun dia larang. Nabi kata as-sayyid Allah. Sayyid adalah Allah. Tapi kepada sahabat yang lain Nabi kata sayyid, qumu ila sayyidikum. Kemui kepada sayyid. Nabi panggil sayyid kepada sahabatnya, tapi bila sahabat dia panggil sayyid ke dia, dia tak bagi. Dia awal-awal lagi. Tak benar, orang takut lebih. Nabi SAW bila orang berdiri, kata Anas bin Malik, antara perkara yang Nabi tak suka, bila Nabi datang orang berdiri untuknya, Nabi tak suka. Sebab tu kami sayang kat Nabi. Malah tidak ada orang lain yang Nabi lebih sayang. Habbun nas ilayya Rasulullah. Nabi orang paling kami sayang Rasulullah. Tapi kata Anas bin Malik, bila Nabi datang kami nak bangun, tapi kami tahu Nabi tak suka, kami pun tak bangun. Bangun pun Nabi tak bagi. Tengok Nabi nak jaga. Takut lebih tu. Pasal manusia memang suka lebih. Nabi terdahulu sampai dijadikan Tuhan pasal berlebih-lebihan lah. Dan tak boleh meletakkan Nabi di luar daripada apa yang dibenarkan, ataupun di luar daripada konteks kenabian dan kerasulan. Mesti bagi dia sifat hak betul-betul sifat dia. Sebab itu ulama jaga, tak boleh panggil Nabi, tak boleh sifatkan Nabi melainkan apa yang warid dalam syarak. Cukup lah. Kan? Dan tak perlu berlebih-lebihan. Takut-takut tersalah. Sebab kita ni kalau ikut akal kita, memang kita akan tersalah. Dan dalam hal agama mesti dipandu oleh wahyu 100%. Tak boleh kita nak pandai-pandai. Nama Nabi ni tak payah banyak, sikit pun tak apa. As long as dia tak langgar batasan syarak tu. Kan? Dalam Quran, apa nama Nabi ya? Apa sifat Nabi Allah Ta'ala panggil? Cek 10 je. Okey lah. Dalam hadis Nabi pun sama. Apa nama Nabi? Apa sifat Nabi? Cek 20 je. Okey lah. Contoh je. Tak cukup ni, kita kena tambah lagi. Fikir, cari. Walaupun kita tak semua tahu nama Rasulullah, tak apa. As long as kita tahu prinsip dan kaedahnya. Di mana kita tidak boleh menamakan Rasulullah SAW melainkan dengan wahyu. Sama saja dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang distandardkan hatta dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Hatta dalam buku Jawharah Tauhid pun Imam Ibrahim Al-Luqani menegaskan sedemikian. Fa'alam anna asma'ahu tauqifiyah. Ketahuilah bahawa nama-nama Nabi adalah tauqif. Ini buku rujukan terutama aliran ataupun mazhab Al-Asy'ariyah. Dia dah beritahu dah, nama Nabi mesti tauqif. Means based on revelation. Tapi ramai juga pendukung-pendukung Al-Asy'ariyah. Ataupun dia mengaku lah, tapi dia duk bagi nama Nabi yang bukan nama